Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, selamat pagi. Kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk unit 3, Wang Matematik tahun 4, standard kandungan 3.6, instrumen pembayaran. Manakala standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai pada hari ini ialah 3.6.1 mengenal pelbagai instrumen pembayaran dan 3.6.2 menjelaskan penggunaan pelbagai instrumen pembayaran dalam transaksi bayaran dan perkhidmatan. Baiklah murid-murid, untuk tajuk instrumen pembayaran, kamu akan belajar pelbagai kaedah instrumen pembayaran. Instrumen maksudnya alatan untuk kita membuat pembayaran, sama ada perkhidmatan ataupun barangan. Ada 8 jenis instrumen pembayaran. Yang pertama ialah melalui tunai. Okey, kita membuat bayaran terus menggunakan wang kertas ataupun duit siling. Contohnya, kita membeli ikan di pasar, membeli makanan di kantin atau membeli pen di kedai buku. Okey, instrumen yang kedua ialah melalui kad debit. Melalui kad debit, bayaran melalui akaun simpanan yang kita ada di dalam bank. Jadi, kita tak bayar menggunakan tunai, tapi kita membuat bayaran melalui akaun simpanan dengan menggunakan kad debit ni. Okey, kad debit ini contohnya kita membeli kasut ataupun baju di pasar raya atau beli buku di kedai buku. Okey, untuk instrumen pembayaran yang ketiga adalah kad kredit. Kad kredit ni kita tak ada duit dalam simpanan, tetapi kita belanja dahulu dan kemudian bayar kepada bank dan pengeluar kad seperti pasar raya. Contohnya, kita membeli alatan yang agak mahal, contohnya televisyen di pasar raya ataupun beli basikal di kedai basikal ataupun isi petrol di stesen minyak. Jadi, kad debit dan kad kredit ini hanya boleh beroperasi kalau sesuatu kedai atau pasar raya tersebut ada alatan yang seperti ini. Okey, ini contoh alatan untuk membuat transaksi kad debit ataupun kad kredit. Kalau di kedai-kedai runcit, kamu selalunya tak jumpalah. Selalunya di pasar raya besar je ada alat seperti ini. Okey, instrumen pembayaran yang keempat pula adalah melalui perbankan internet. Okey, pada zaman COVID ni, perbankan internet ni adalah satu instrumen pembayaran yang sangat popular dan sangat penting kerana kita membuat pembayaran secara online. Perbankan internet. Transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Contohnya, kita membuat bayaran, membayar bil telefon, beli baju di Lazada ataupun di Shopee dan seumpamanya. Baiklah murid-murid, kita terus kepada instrumen pembayaran yang kelima ialah melalui kaedah kad prabayar. Kad prabayar ini adalah bayaran dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula ataupun top up. Contohnya seperti lihat di gambar ni, seorang pemuda melakukan isian semula untuk menaiki pengangkutan LRT. Dia tidak menggunakan wang tunai untuk menaiki LRT, tapi menggunakan kad prabayar. Contoh lain, kita bayar tol menggunakan kad Touch and Go ataupun kita bayar tol menggunakan Smart Tag. Ini adalah contoh kad prabayar. Okey, bagi instrumen pembayaran yang ke-6 adalah e-dompet. E-dompet ini ialah pembayaran tanpa tunai menggunakan aplikasi di dalam peranti elektronik. Contohnya telefon. Kita menggunakan aplikasi e-dompet dalam peranti telefon. Contohnya, kita membuat bayar petrol menggunakan aplikasi Settle ataupun bayar Grab menggunakan aplikasi Grab Pay. Okey, seterusnya instrumen pembayaran yang
Ketujuh adalah melalui cek. Okey, cek adalah perintah bertulis. Kita yang mengeluarkan cek ataupun perintah bertulis kepada bank supaya bank membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Okey, jadi orang yang membawa cek itu akan mendapat jumlah bayaran daripada kita. Ini selalunya berlaku apabila kita memberi sumbangan ataupun derma ataupun seumpamanya membuat pembayaran yang melibatkan jumlah nilai wang yang banyak. Okey. Contoh yang terakhir untuk instrumen pembayaran adalah melalui wang pos. Wang pos ni nilainya adalah lebih kecil daripada cek. Kalau cek tadi melibatkan jumlah nilai wang yang besar, tapi pos ni, wang pos kita boleh beli di pejabat pos melibatkan nilai wang yang sedikit daripada cek. Jadi dia wang pos ni adalah mewakili wang tunai. Dia adalah wakil wang tunai untuk dihantar kepada penerima tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat pos. Kalau tadi cek dikeluarkan oleh bank, wang pos dikeluarkan oleh pejabat pos. Jadi wang pos ni selalunya digunakan oleh pelajar-pelajar universiti awam ataupun swasta untuk membayar yuran pengajian di universiti ataupun bayar yuran asrama. Jadi itu saja untuk tajuk instrumen pembayaran. Ada 8 jenis instrumen pembayaran yang awak telah pelajari. Baiklah murid-murid, ini merupakan latihan untuk kamu pada hari ini. Muka surat 127, buku teks kamu. Latihan uji diri. Okey, saya nak awak salin dan nyatakan instrumen pembayaran bagi urusan yang berikut. Contohnya, urusan isi minyak petrol. Kamu nyatakan instrumen pembayaran yang sesuai. Boleh dinyatakan lebih daripada satu instrumen pembayaran. Okey, B contohnya beli ikan di pasar burung. Apa instrumen pembayaran yang sesuai? C bayar bil telefon dan D beli berabot. Kamu snap gambar buku latihan kamu dan hantar kepada cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.